بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah Ta'ala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan Tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Kita masih dalam Suratul Baqarah juzuk yang kedua, sambungan daripada kuliah yang lalu, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya meminta tolong dengan cara bersabar dan juga dengan cara mendirikan salat. Dan dah disebutkan kepada kita kenapa disebutkan di sini, ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan salat, tidak dengan ibadat-ibadat yang lain. Maka dia kata kerana ibadat salat ini adalah ibadat yang berulang-ulang dan besar kedudukannya, kedudukan salat itu di dalam agama, di sisi agama kita. Kemudian last sekali iaitu berkenaan dengan orang-orang yang mati syahid. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang yang mati syahid. Jangan sekali-kali kita kata orang yang mati syahid ni adalah mati. Bahkan mereka ini hidup bal ahya, bahkan mereka ini hidup zahir saja kita melihat mereka itu mati, tak bernafas, kemudian diurus, dikebumikan. Tapi pada hakikatnya mereka hidup, ruh mereka berada di dalam hawasil, berada dalam tubuh seekor burung yang berwarna hijau, yang terbang pusing melihat syurga. Awal lagi mereka ni orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Baik, malam ni sambung Allah Ta'ala sebut wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Demi Allah, bubuh dan sebutir, dan demi Allah, gitu, sebab ada waw. Dan demi Allah, sungguhnya kami hendak cuba akan kamu dengan suatu, yakni dengan sedikit. Mana diambil? Diambil di bisyai'in. Bisyai'in tu dari sudut balaghahnya dia datang dalam bentuk nakirah. Kalimah kata nama dalam bahasa Arab dia ada dari sudut umum dan khususnya dia bagi kepada dua. Yang jenis umum dia panggil nakirah, yang jenis khusus dia panggil ma'rifah. Jadi salah satu daripada makna nakirah ni ialah litaqlil, nak beritahu kepada kita sikit je. Jadi Allah Ta'ala guna bisyai'in
Maknanya sesuatu dengan makna sedikit saja Allah Ta'ala uji. Sesuai dengan muka bumi ni ataupun alam dunia kita ni adalah darul ibtila, tempat ujian. Tempat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Uji dengan apa? Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji, kami akan uji kamu, kata Allah Ta'ala. Uji dengan apa? Bisyar, dengan yang buruk, wal khair, dan juga dengan yang baik. Fitnah sebagai satu ujian. Yang buruk pun ujian pada kita. Maknanya yang buruk tu pun kita boleh panggil dia sebagai bala. Yang baik tu pun kita boleh panggil dia sebagai bala. Duduk dalam keadaan diuji, bala daripada Allah Ta'ala. Duduk dalam keadaan nikmat pun dikira sebagai bala ataupun ujian daripada Allah Ta'ala juga. Jangan buat tak sedar. Biasanya tak sedar duduk dalam nikmat lah. Tak sedar yang Allah Ta'ala sedang menguji kita juga dengan nikmat pemberian dia. Adapun yang susah mudah kita sedar. Itu adalah ujian. Kata Allah, syar dengan khair, baik dan buruk. Buruk dan baik itu semuanya ujian daripada Allah Ta'ala. Banyak ke Allah Ta'ala nak uji ni? Sikit je. Bisyai'in, sikit sangat je Allah Ta'ala uji ni. Baik, apa benda Allah Ta'ala uji kita ni? Demi Allah dan demi Allah sungguhnya kami hendak cuba akan kamu dengan suatu, yakni dengan sedikit. Daripada apa ujian dia? Daripada ketakutan. Itu minal khauf, takut. Lepas tu daripada seteru tu, daripada tu dia panggil nak terang dah tu, nak terangkan kepada kita. Takut tu takut pada apa? Takut pada musuh. Biasanya takut pada musuh lah kita. Tapi ada juga orang tidak musuh, hatu pun takut. Tidak hatu lah, suami dia meninggal pun dia takut. Ada yang jenis perempuan macam tu, suami dia meninggal tak berani dah dia nak tidur dalam bilik tu. Sebab apa? Terpengaruh dengan cerita-cerita dalam TV. Takut-takut tengah tidur tiba-tiba ada orang sebelah. Dalam TV dia buat gitu kan. Dalam TV dia ada cerita macam-macam lah. Boleh jadi kita yang apa, yang ayah meninggal nak bawa balik daripada Kuala Lumpur ke negeri asal kita, boleh jadi tak berani lah nak naik kereta jenazah duduk sebelah mayat. Lamakan terbuka keranda, nampak mata celek. Tu macam-macam tu bermain dalam diri kita. Tinggallah ayah kita dalam keranda tu, dalam kereta tersebut, kitanya naik kereta sendiri. Sebab apa? Tak ada orang berani nak naik kereta jenazah. Tu macam-macam lah. Jadi khauf tu salah satu daripada ujian Allah Ta'ala. Lepas tu banyaklah khauf ni. Takut dengan kegagalan. Kalau orang meniaga, takut dengan gagal. Kalau orang jadi pemimpin, takut jatuh. Ni musim jatuh ni. Musim dia tengah bergolak ni. Musim dia ada isu sekarang ni. Takut molek-molek kita duduk atas sekali nombor 1. Turun jadi orang biasa kan. Takutlah juga dengan kita biasa duk boleh banyak, tiba-tiba boleh sikit pun takut juga. Kita sebelum PKP banyak boleh untung meniaga, masuk PKP tak boleh meniaga, tak boleh keluar rumah, 1 sen pun tak dapat, katakanlah, pun bimbang dan takut juga berpanjangan. Covid duk mari ni pun takut juga kita, makin dekat di Kepung ada dah, di Kelantan ada dah, mula masuk pula asal zon hijau jadi zon lain pula, maka mari rasa takut dan bimbang. Lama kan PKP pula kita ni, tutup pula masjid, ustaz-ustaz berusing tak mengajar lagi tau, tak ada lah dalam poket kita, asal tebal nipis pula, sudah jual kuih pula kita, tu bimbang lah kau. Benda yang menakut-nakutkan belaka tu. Allah Ta'ala kata sikit je. Bisyai'in, dengan sesuatu yang sangat sedikit Allah Ta'ala uji. Satu, ketakutan daripada seteru. Tu huraian dia. Wal ju' ni apa? Dan lapar. Terjemah pada ju' tu lapar lah. Tapi yang dikehendaki di sininya apa? Dikehendaki dengan lapar di sini ialah kemarau. Kemarau dia naknya.
Ni dia panggil dalam ilmu balaghah dipanggil majaz mursal. Majaz mursal itlaqul musabbab wa iradatus sabab sini. Dia banyak alaqah pula lah. Ada alaqah juz'iyah, kulliyah, ada alaqah haliyah, mahalliyah. Yang tu mengaji dalam balaghah. Ada satu ilmu lagi, ilmu balaghah perbahasan dia. Salah satunya ialah yang ni. Yang ni dia sebut lapar, tapi yang dia kehendaki di sini ialah sebab kepada lapar. Lapar tu natijah dah. Lapar tu hasil dah, hasil daripada sebab. Sebab dia apa? Sebab dia kemarau. Yang tu kita takutnya. Tengok hujan tak turun dalam seminggu, pusing kita. Tengok tanaman mula apa? Mula mati, tak ada air. Pusing kita yang jenis bertani ni. Kita yang tak bertani pun bila kita tahu petani tak ada sumber air dah, kita nak makan sayur tak boleh. Kita biasa duk makan sayur, tiba-tiba sayur sudah dicatu katakanlah di pasar-pasar. Maka menyebabkan kita pun berasa susah. Lepas ni kalau sayur boleh tahan lagi, kalau beras tak ada sudah lah kita. Kitanya hidup dengan beras. Tak ada beras susah hati lalu kita. Ada roti, dia kata tak kenyang makan roti ni, kena beras juga, kena nasi juga. Itu perangai Melayu. Tak kemah berasa perut kalau setakat masuk roti, dia sebutir roti canai nipi-nipi pula. Dia kata lekat gigi, dia kata. Nak kena pergi cari nasi kandar baru iya. Bila boleh nasi kan nak balik dah, boleh nasi pula dah. Balik dah. Baik, cuma nak sebut contoh tuan-tuan sebut contoh. Nak beritahunya ialah sini kemarau. Tapi dia sebut perkataan ju' ni natijah dah ataupun hasil daripada kemarau tu. Kemarau ni apa pula? Kemarau ni ialah ihtibasul matar. Kemarau ni ialah bila mana Tuhan sekat hujan, maka dia panggil kemarau. Kemarau ni bila Tuhan sekat langit, awan daripada hujan, turun hujan tidak, jawab dia, musim tu kita panggil musim kemarau. Lepas tu bila kemarau ubat dia apa? Dalam Quran sebut faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bila orang pakak beristighfar, kata Allah Ta'ala yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Ta'ala akan mengutuskan langit, menghantar awan untuk apa? Midrara, menurunkan hujan yang lebat. Maknanya kita boleh ambil faham daripada ayat tu, disebabkan oleh dosa manusia yang melampau-lampau, Allah Ta'ala boleh sekat awan ataupun langit daripada menurunkan hujan. Beringat tak semestinya kita boleh jadi orang lain. Kena pakat teguh, kena pakat ajak buat taat belaka pada Allah Ta'ala. Sekarang ni duk turun lagi ni, sekarang ni duk turun lagi, boleh jadi sebab ada lagi sebab-sebab yang melayakkan kita terima hujan. Ada lagi orang soleh yang duduk buat ibadat. Ada lagi orang soleh yang bangun malam-malam duduk merintih dengan Allah Ta'ala. Ada lagi malam-malam orang soleh duduk berdoa, minta dengan Allah Ta'ala tolak bala itu ini dan sebagainya. Ada lagi haiwan-haiwan ni ternak yang duduk dalam keadaan melakukan taat daripada Allah Ta'ala. Tak pernah ingkar pada Allah Ta'ala. Tu boleh jadi asbab adanya hujan ataupun turunnya lagi hujan pada kita. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalaulah Allah Ta'ala ni tak tolak sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, maka nescaya akan rosaklah bumi. Jadi ada sebahagian manusia boleh menolak daripada manusia yang lain kerosakan tu ataupun bala yang nak menimpa manusia tersebut. Jadi kita ada lagi tok guru ni lah yang duk berdoanya. Adapun kita nak harap makbul doa, banyak sangat dosa kita yang tak taubat. Ada tok guru lagi malam-malam tak tidur, duk berjaga pukul 3 bangun dah, pukul 4 bangun dah, kita pukul 3 pukul 4 baru nak tidur. Baru balik daripada kedai, lepas habis lepak baru balik nak tidur, bersiap nak tidur kan, bersiap nak bangun ibadat dah. Kita baru bersiap nak tidur, kita baru nak tidur, orang dah bangun beribadat. Ni orang yang beribadat di waktu malam ni lah
Dia duk minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Kenapa musibah ni tak habis-habis lagi, tak habis-habis lagi. Bahkan makin hari nampak makin banyak pula. Duk mengadu dengan Tuhan. Dosa aku ke ya Allah? Tu orang soleh. Duk rasa dia salah juga dengan Allah Ta'ala. Dosa aku ke ya Allah? Apa maksiat ataupun dosa apa bala-bala Allah Ta'ala ni tak diangkat-angkat lagi ni. Baik. Jadi nak sebutnya ialah kadang-kadang Allah Ta'ala tolak bala ni kerana benda-benda. Sebab tu sebahagian daripada ulama bila mereka berdoa, terutamanya apa? Terutamanya nak tolak bala ataupun musim kemarau berlaku, mereka minta rahmat dengan Allah Ta'ala. Allahumma rahmatan bil bahai mirrutta. Ya Allah, nak minta kasih kaziamu, belah ihsan daripadamu dengan adanya lagi haiwan-haiwan ni yang duduk melata atas muka bumi ni, duduk cari makan. Sebab tu bila Allah Ta'ala nak timpakan bala besar, maka Allah Ta'ala matikan haiwan. Tuan-tuan boleh tengok haiwan mati disebabkan oleh kemarau. Kemungkinan selepas daripada tu nak mari bala besar lagi. Kemarau panjang, haiwan pun tak ada makanan dah nak makan, air pun tak ada, maka mati haiwan-haiwan. Tasik kering, sungai kering, laut pun kering. Maka ikan-ikan yang kata Nabi beristighfar untuk penuntut ilmu, tak ada, mati habis. Tu maknanya tunggu bala besar nak mari lagi pada kita. Tu di antaranya ulama sebut. Sebab tu kita minta Allahumma rahmatan bil bahai mirrutta. Kemudian minta wabisuyukhi sukala, orang-orang tua yang merongkok dah yang bongkok-bongkok dah ni. Orang-orang tua yang tak boleh nak buat apa dah, orang-orang tua yang duduk beribadat pada Allah Ta'ala dah, tidak serupa orang muda duduk buat maksiat lagi. Ni minta tolong tengok pada orang-orang yang ni. Wabil atfalir rudda, ni anak-anak kecil yang masih menyusu lagi ni ya Allah, kalau tak ada air kat jawab dia kering, dengan susu-susu ibu sekali kering. Nak ambil susu mana? Berbuk pergi beli kedai. Orang kaya boleh beli, orang miskin nak cari mana? Tu minta supaya Allah Ta'ala tengok pada haiwan ni, tengok pada anak-anak kecil yang tak bersalah ni, tengok pada kita. Kita banyak dosa, boleh jadi tak layak dilihat oleh Allah Ta'ala. Gitu. Tu di antara doa para ulama, nak ambil rahmat, nak minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Cuma nak sebut sininya ialah kemarau yang dimaksudkan dalam ayat ni, dia sebab kepada lapar. Bila kemarau maka tumbuh-tumbuhan pun tak menjadi, mati tumbuh-tumbuhan, haiwan pun bila tak ada air mati, maka datanglah lapar pada kita. Baik. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kemudian Allah Ta'ala kata uji lagi dengan sedikit daripada apa? Kekurangan daripada harta. Macam mana kurang harta? Bayan dia. Dengan dibinasa dan kekurangan manusia. Itu lain. Dengan dibinasa. Habis harta kita kerana binasa. Kerana orang rompok, kerana orang ragut, kerana orang rampas, macam-macam lah. Kerana ditipu oleh skamer dan sebagainya lah. Hari ni macam-macam hal berlaku dalam dunia hari ni. Habis harta bukan sikit-sikit, ratus-ratus ribu, kadang-kadang puluh-puluh K, kadang-kadang habis dibinasakan harta. Itu di antara ujian Allah Ta'ala juga. Wal anfusi, dan kekurangan manusia. Wa naqsim minal anfus, dan kekurangan manusia dengan cara bagaimana? Dengan mati. Mati dalam keluarga kita, ada yang dah berlalu pergi. Tu ujian, sedih semua tu. Ayah meninggal, sedih. Mak meninggal, sedih. Adik-beradik meninggal, sedih. Orang dekat-dekat dengan kita, sahabat-sahabat satu sekolah dulu, ramai dah pergi. Satu pengajian dulu, ramai dah pergi. Tu semua tu mendatangkan sedih dalam jiwa. Ujian kata Allah. Dengan mati dan kena bunuh. Bukan setakat mati biasa, ada yang kena bunuh. Dan kesakitan, ada yang sakit kemudian meninggal. Itu semua ujian daripada Allah Ta'ala. Dan kekurangan buah-buahan, wathamarat, dan kekurangan buah-buahan tak menjadi tahun ni. Tapi tahun ni nampak menjadi lagi ni. Buah durian banyak, tak habis-habis lagi sekarang ni orang jual buah durian.
Tapi tak serupa dengan awal PKP dulu lah. Awal PKP dulu sangat-sangat banyak di mana saja kita boleh tengok orang meniaga durian ni. Sekarang ni tak banyak macam dululah. Cuma nak beritahunya, buah-buahan tak menjadi. Tengok pokok banyak tak berbuah. 10 buah, 10 pokok kita tanam pokok durian. Musang king semua, harap nak boleh makan hasil lah. Lepas daripada penceng katakanlah, tak buah dia. 10 pokok, tak ada sebiji pun. Keluarlah bunga yang nak jadi buah tu, tak jadi juga, luruh gitu ya. Tu ujian daripada Allah Taala. Al-Imam Syafi'i wa thamarat ni bagi dia kata anak. Dia kata anak. Sebab apa? Sebab bagi dia nampak di sini biasanya anak ni juga adalah buah hati kepada mak dan ayah. Itu boleh jadi ujian juga. Boleh jadi ada nampak juga jalan pada Imam Syafi'i ni. Maknanya thamarat sini bukan makna buah secara hakiki, secara mazazi. Boleh juga kita kata anak-anak kepada seorang mak dan ayah. Dia adalah buah hati kepada mak dan ayah. Ayah baik, sihat molek lagi, segar bugar lagi, anak pergi dulu, beranak mati terus. Sedangkan 10 tahun kita tunggu nak boleh anak, lahir meninggal, tahu-tahu meninggal dalam perut, tak tempat nak tengok wajah macam mana, tak jadi anak apa, tak jadi manusia lagi, meninggal dah. Tu di antara ujian daripada Allah Taala. Baik, tu 4-5 jenis ujian daripada Allah Taala. Kemudian dia kata, mana tadi? Kekurangan buah-buahan dengan kena penyakit, pokok kena penyakit. Maka kami sebenarnya buat gini ni, uji semua sekali ni dengan berbagai jenis ujian ni, maka kami hendak lihat adakah kamu sabar atau tiada. Kami hendak lihat, yakni maksud dia ialah kami nak menzahirkan pengetahuan kami, gitu kena faham. Bukannya kami hendak lihat, maknanya Allah Ta'ala tak tahu lagi, maka dia pun uji. Bila uji tengok A tak sabar, B sabar, Allah Ta'ala pun baru tahu rupa-rupanya A ni penyabar, B ni tak penyabar, contohnya. Bukan begitu maksud dia. Maknanya Allah Ta'ala uji ni, dia nak menzahirkan pengetahuan yang ada di sisi dia, bahawa kita ni macam mana. Kita sendiri tak kenal diri kita kalau tak diuji. Kalau diuji baru tahu. Saya sebut dah contoh supaya budak sekolah lah, supaya kita sekolah dulu, gitu, supaya kita sekolah dulu. Cuba kalau sekolah tak ada ujian, payah kan sekarang ni mak ayah duk mikir, macam mana anak aku dah jahanam nak pergi sekolah asrama penuh. Tak ada UPSR ni. Anak-anak semua diimpikan oleh mak ayah pergi asrama penuh, pergi MRSM, sekolah sains, pergi SBP, pergi SMKA, pergi sekolah-sekolah kelas lah. Duduk asrama, baru dah duduk dalam situasi budak-budak belajar belakang, maka dia kata boleh tumpang belajar sekali. Kalau duduk rumah, enggak, jawab dia tengok TV, main telefon, tengok TV, main telefon, tak belajar. Dia rusing. Jadi sekarang ni tak ada pressure macam mana nak nilai ni. Dia kata pandai-pandai cikgu nilai. Tunggu kementerian buat pengumuman, ada ujian rupanya untuk kemasukan, ada temu duga dan sebagainya. Okey, rasa lega. Tu ujian. Apa? Ujian tu kita untuk tahu, sebab kita memang tak tahu. Adapun Allah Ta'ala begitu juga? Tidak. Allah Ta'ala memang maklum dah, fulan bin fulan ni macam mana, yang ni pula macam mana. Lepas tu dia uji tu nak suruh kita sendiri tahu diri kita macam mana. Ada sabar ke tak lagi di kita? Duk mengaji bab sabar kan, duk cerita bab sabar. Kalau agamawan kat mana duk mengajar bab sabar, cerita pada orang suruh sabar. Sabar ni apa? Dia hurai dari sudut lorah, dari sudut syariat, dalil Quran hadis, ingat dalam kepala, hafal, hurai jenis sabar dan sebagainya. Balik-balik dengan anak kecil pun tak sabar. Balik-balik kuliah pukul 10, balik rumah anak kecil baru beranak tak nak tidur.
Bini letih sebab dalam pantang. Jagalah kita. Pukul 12 tak tidur lagi. Pukul 1 tak tidur lagi. Pukul 2 tak tidur lagi. Waktu tu dia tengah celak mata. Berat juga kita. Esok nak pergi kerja pula. Boleh jadi ada orang tak sabar. Boleh jadi ada orang sabar. Tu uji dengan anak kecil. Nak macam mana ni? Susah dia kata ada anak kecil. Mari susah dah. Mari keluar perkataan dah, susah lah, itulah, inilah. Aku kalau setakat ni boleh sabar lagi, tapi kalau banyak-banyak tak boleh sabar. Tak ada istilah tak boleh sabar. Sabar ni kena sabar tiap-tiap masa. Aku ni tak tahan dah ni. Jangan cabar kesabaran saya. Saya ada hak sabar. Dok, sabar tak ada hak. Sabar sampai bila-bila. Tu sabar. Ini perkataan yang kita biasa duk guna. Jangan sabar kesabaran saya. Sabar saya ni ada had dan ada batas dia. Tu perkataan orang yang tak erti bab sabar. Sabar ni mesti sentiasa kena ada dengan kita. Tak ada waktu kita tak boleh sabar. Kena sabar tiap-tiap masa. Sabar tu apa pula? Tu mengaji dalam ilmu tasawuf lah. Dia tolong apa? Dia tolong hurai dah pada kita berkenaan dengan makna sabar tu. Dia perincikan dengan definisi supaya kita kenal apa itu sabar. Baik. Mana tadi? Maka kami hendak lihat adakah kamu sabar atau tidak. Wa basyiris sabirin, dan persuka olehmu. Bashir ni berikan khabar gembira. Tu at-tabsyir. Tu di antara tugas Nabi mari. Allah Taala hantar Nabi ni salah satu daripadanya ialah untuk membawa berita gembira ni lah. Wa basyiris sabirin. So salah satu daripada berita gembira yang Nabi bawa ialah nak beritahu kepada orang-orang yang sabar. Dan persuka olehmu ya Muhammad akan segala orang yang banyak sabar atas bala itu dengan syurga lepas daripada neraka. Orang yang banyak sabar boleh masuk syurga terlepas daripada neraka. Dia terjemuh dengan banyak sabar. Tapi dia guna perkataan sabir, tak apalah. Dia pun guna isim. Guna isim ni maknanya, guna kata nama ni maknanya sifat sabar tu duk ada tiap-tiap masa dengan orang tu. Tu guna isim. Tapi kalau guna fa'il, tengok fa'il. Kalau cerita yang lepas, maknanya lepas. Cerita yang sekarang akan datang. Yang sekarang akan datang. Tapi bila Allah Ta'ala kata wa basyiris sabirin, orang-orang yang sabar, pakai isim fa'il pula, maknanya sifat sabar tu sebati dengan orang tersebut selamanya. Tu sabir, orang yang sebati sifat sabar pada dia. Sebab tu Allah Ta'ala janjikan dengan syurga terlepas daripada neraka. Baik. Ada ulama yang membahagikan sabar ni kepada dua yang biasa kita dengar lah, mudah-mudah. Satu dia panggil sabar an maksiyah, sabar daripada maksiat. An litark, an fungsi dia salah satunya ialah litark, sabar daripada maksiat, maknanya sabar dalam meninggalkan maksiat. Gitu. An litark, an nak menunjukkan situ kena tinggal. Untuk meninggalkan maksiat payah. Seseorang yang sabar untuk meninggalkan maksiat, maka orang tersebut dianggap oleh ulama sebagai seorang mujahid, orang yang sedang berjuang, seorang pejuang nak meninggalkan maksiat ni. Berperang dengan nafsu dia. Nafsu nak kepada, saya sebut dah, nafsu ni dia nak sifat dia. Perangai nafsu ni dia nak kepada al-ladzatul ajilah. Tu sifat dia, perangai dia. Dia nak kepada satu kelazatan yang dia boleh dapat segera. Apa yang segera? Kita suka yang jenis segera ni. Mi segera dah, burger segera, kentang segera. Tu yang order KFC. Nak makan yang segera tu. Kadang-kadang tak sempat tunggu bini. Mari kita pergi drive thru. Bini kata rumah ada dah kentang. Tak apa, malam ni malam gaji, dia kata. Oh sedap. Kita pergi tu yang penuh kedai, pergi tengok kedai penuh orang. Baik. Cuma nak sebutnya ialah yang segera. Nafsu ni nak yang segera. Apa yang segera? Keseronokan sekarang ni duduk di mana sedap? Duduk di masjid ke duduk di rumah? Duduk di rumah lah sedap daripada duduk masjid.
Duduk masjid ni peluh ni. Peluh duduk dalam masjid ni. Oh, dia kata duduk di rumah lah sedap. Dia kata, oh, kita pasang ikon rumah kita. Duduk menyandar pula, boleh tengok TV, isu-isu semasa pula kan. Lagi sedap dia kata. Daripada duduk di masjid, dia kata dengan ustaz tu buah, tak ada faedah pun. Baik. Dengan tidur, dengan bangun ibadat, mana lagi sedap? Tidurlah sedap. Tu yang pukul 5.45 pun bergeliat lagi pada orang nak azan subuh dah. Tapi kita duduk berasa sempat lagi. Dia kata setakat 5 minit je ambil wuduk pergi masjid. Tu kalau nak pergi, mikir pula situ nak pergi tak nak pergi, PKP biasa semayang kat rumah. Sedap semayang di rumah lah, tak payah pergi ke mana-mana, rehat, relax je. Hari Minggu pula tak payah keluar naik motor, naik kereta. Duduk je dalam bilik rumah kita tu semayang situ. Kita tidur, sedap tidur lah daripada bangun di tengah-tengah malam memenatkan diri kita. Tu nafsu nak. Tu al-ladzatul ajilah, nak tinggal payah tu. Nak tinggal tabiat tu payah. Tabiat daripada kecil tu saya sebut dah. Tabiat daripada kecil, start keluar daripada perut mak, dia suruh tidur dah. Start keluar daripada perut mak, memang dia suruh tidur je. Menangis dia suruh tidur, menangis dia suruh tidur. Ambil bubuh di susu, ambil susu bubuh di mulut, nak suruh tidur. Kita menangis bukan sebab nak tidur, senak perut. Perut kembung lah, macam-macam lah. Ada semut di pampers lah, ada panah lah, tak selesa, macam-macam sebab lah budak menangis ni. Dok, dia kata nak tidur kok, padahal baru bangun tidur. Beli buah elektrik tu, nak suruh henjuk tiap-tiap masa supaya apa? Tidur budak tu, siang malam tidur. Adik-beradik yang lain bising, siaplah kena marah. Sebab apa? Adik kecil nak tidur. Tu kita dulu tidur. Bila masuk umur 7 tahun, nak suruh bangun pukul 6 semayang subuh, payah. 6 tahun duduk dalam keadaan tidur. Tiba-tiba 7 tahun nak suruh bangun semayang subuh pukul 5.30, pukul 6 sekarang ni. Nak suruh bangun, payah. Kalau budak kecil payah, tak lek. Yang tua ni payah ni. Kita yang tua ni tak puas tidur kok. Acu tanya tak? Acu tanya diri kita. Cuba tanya diri kita. Acu kan tak faham pula. Cuba tanya diri kita. Tak puas lagi kau tidur. Berapa dah umur? 70 tahun. Mu tak puas tidur kau? Tanya gitu. Cakap dengan diri sendiri. Ya nafsi, hei diri aku. Mu tak puas lagi kau tidur. 45 tahun dah mu duduk tidur. Tu 45 tahun. Pas mu tidur sedap-sedap atas tilam daripada kecil. Mak sedia tilam sebelum keluar lagi. Tidur untuk standby tidur. Umur 45 lihat lagi nak bangun tidur. Tu kalau kita boleh duduk mikir gitu. Allah, habis masa tidur. Habis masa tidur di rumah, tidur di surau, tidur di masjid, tidur waktu orang mengajar, tidur waktu orang senyap, tidur, semua tidur gitu. Naik kereta golek tayar je tidur. Co-pilot macam mana? Pilot ada dah tepi bawa kereta, co-pilot biarlah, pilot bawa tidur. Tak ada kata nak tolong beramah mesra, nak itu, nak bantu itu ini, tak ada. Tidur, golek tayar, tak sampai 1 kilometer tidur contoh tuan-tuan, bukan nak suruh marah, contoh tidur ni tak puas-puas kau. Tanya gitu. Makan ni tak puas-puas kau. Tu tanya gitu. Siapa nak puasa 1 hari sebulan pun payah. 3 hari dalam sebulan pun payah. Nak makan apa lagi? Benda sama je, dia ulang makannya. Habis nasi ni, pas nasi ni pula, pas nasi tu nasi ni pula. Nasi sama je. 45 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tak puas-puas kau makan. Tu tanya nafsu kita. Nafsu memang dia kata tak puas. Ni al-ladzatul ajilah. Sedap ni. Kesedapan yang segera dia nak. Dia tak nampak dah kesedapan yang lebih sedap lagi di mana di akhirat tu. Biarlah yang tu. Kecuali agama mari ajar, agama mari bimbing pada kita, baru nampak tak apalah kita puasa. Tu yang orang boleh berpuasa tu sebab dia nampak yang tu, nampak pahala, nampak ganjaran daripada Allah Taala. Baik. 8 suku dah. Nak habis ni. Mana tadi? 1, sabar an maksiyah, sabar nak tinggal maksiat. Yang kedua, sabar ala ta'ah, sabar nak melakukan ketaatan. Yang ni pun payah juga ni, disebut ala tu.
Ala ni maknanya benda mari daripada atas kita. Apa kalau besar pula beratlah kita nak tanggung. Semayang, tu yang kata berat tu. Semayang ni berat illa alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk boleh buat. Boleh senang, ringan nampak tubuh dia boleh bangun pas 2 rakaat. Iyalah. Ringan pada orang yang khasyik hati dia. Hati dia khusyuk dengan Allah Ta'ala. Adapun kita berat 2 rakaat pun payah. 1 rakaat witir pun payah. Nak suruh semayang berbagai-bagai jenis semayang sunat lagilah payah. Tu yang semayang fardu pun hujung-hujung waktu. Nak masuk asar baru semayang zuhur, nak masuk maghrib baru semayang asar, nak masuk isyak baru semayang maghrib, nak masuk subuh baru semayang isyak. Berat nak bagi tahu. Tu sabar ala ta'ah. Orang yang sabar dalam melakukan ta'at ni, dia panggil abid. Orang tu adalah seorang hamba pada Allah. Baik. Mana tadi? Alladzina idza asabatuhum musibah. Ni Allah Taala ajar. Allah Taala ajar pada kita. Bila kita ditimpa musibah, hidup ni memang untuk uji. Untuk uji. Saya sebut dah, lahir kita, tarikh lahir tu tarikh permulaan ujian. Tarikh permulaan ujian. Jangan terlalu happy sangat bila sambut hari jadi. Dengan tok-tok sekali pakai topikon. Topikon orang tua. Umur berapa? 70 dah. Anak bawa pergi sambut. Bagus dah anak tu. Anak tu seorang yang baik lah. Nak menghappykan ayah dia. Dia pun bawa lah pergi ke restoran mana? Restoran berpusing di KL Tower tu. 360 darjah. Pergi situ pakai pada tok dia topikon. Bawa kek sebutir ada lilin. Tok pun tiup lah cabut gigi palsu. Tok pun suka, tak ingat dah pada mati. Ingat, hari lahir adalah hari permulaan ujian. Uji apa ni? Uji kalimah yang kita sebut di alam arwah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ya, engkau Tuhanku. Kok sekarang ni duduk bertuhankan hawa nafsu. Situ. Tuhan nak uji tu nak tahu. Ya ke aku ni masih Tuhanmu lagi? Dulu sedaklah duk beritahu aku ni Tuhanmu. Tiba-tiba di dunia ni takut bertuhankan nafsu, tak kena Allah Ta'ala dah. Kena dunia, kena harta, kena pangkat, kena kemewahan dan sebagainya. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan dunia ni Allah Ta'ala jadikan kita ni ialah untuk liya'budun, untuk beribadat. Kata ulama liya'rifun, untuk mengenal Allah Ta'ala. Baik. Ni Allah Ta'ala ajar bila timpa musibah. Alladzina idza asabatuhum musibatun, iaitu segala mereka yang apabila mengenai akan mereka itu oleh musibah, yakni bala, penyakit atau kematian, mereka kata apa? Qalu inna lillah. Kata mereka itu yang ditimpa musibah tu lah. Kata mereka itu kata dengan apa? Kalau ikut kata gak maknanya dengan lidah. Dia tak nak murak situ dengan lidah saja. Naknya ialah dengan lidah dan hati sekali. Setakat lidah banyaklah orang boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bila dengar kematian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengar musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak nak murak dia di sini dengan lidah saja. Murak dia di sini ialah dengan lidah dan hati sekali. Inna lillah, kata mereka itu bahawasanya kami ini bagi Allah milik. Milik ni maknanya menterjemahkan li tu di lillah tu. Lam tu dipanggil lam lil milk. Lam menunjukkan milik. Lam menunjukkan milik, bahawa kita ni adalah milik bagi Allah Ta'ala. Ni dipanggil kalimah tauhid, iqrar ubudiyah kita pada Allah Ta'ala. Mari kita daripada Allah Ta'ala. Inna lillah, bahawasanya kami ini bagi Allah Ta'ala, yakni milik Allah Ta'ala. Dan hamba, kita ni hamba bagi Allah. Dan kejadian, yakni makhluk bagi Allah Ta'ala. Memperbuat ia bila dah kita ni milik Allah, bila dah kita ni hamba kepada Allah, bila dah kita ni makhluk pada Allah, maka dia kata memperbuat ia Allah pada kami, yakni pada kita, akan barang yang ia Allah kehendaki. Kok dia lah dia nak buat apa hak dia.
Ikut dia, hak dia. Supaya kita tengok orang ni beli motor Y-Suku. Tak. Y-Suku ni mahal ni. Berapa? 7,000 ada. Lebih. Oh, tuan-tuan tak pakai Y-Suku. Okey, tak apa. Tuan-tuan pakai mahal lagi, kau murah lagi tak tahu. Cuma nak bagi tahunya, orang duk gila Y-Suku. Okey. Dia beli Y-Suku mahal-mahal harga 7-8,000. Balik rumah, dia pun mula tukar. Tukar exhaust lah, tukar rim lah, tukar cumi side mirror lah, tukar itu, tukar ini dan sebagainya lah. Kalau kita lah orang yang tidak pemilik ni, kita tengok orang ni baru beli barang baru-baru lagi mu tukar dah, buat apa? Dia buat comel-comel lah ni, keluar daripada kilang ni. Orang tengok pun gila, aku tengok yang ni pun gila dah nak dia tu. Kita kata, dia kata ikut aku, motor aku. Betul juga sekali. 2 kali tak betul lah. Sekali dia sebut betul. Sebab apa? Motor dia, ikut dia. Nak macam mana? Begitulah ibaratnya kita ni siapa? Hamba pada Allah, makhluk pada Allah. Dia nak uji dengan senang, ikut dia. Dia nak uji dengan susah pun ikut dia lah. Jangan mempersalahkan Allah Ta'ala. Sebab kita ni hak milik dia. Bila hak milik dia, ikut dia lah nak buat macam mana. Baik. Jangan duk kiyah pula, dah anak kita, ikut kita nak macam mana. Tidak. Kita hanya asbab je. Asbab kepada adanya dia. Dia ada Tuhan tu, Tuhan tu Tuhan dia juga. Kita pun Tuhan tu Tuhan kita juga tu. Kita dan dia adalah sama je. Baik. Mana tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillah. Mana tadi? Wa inna ilaihi raji'un. Tu sambungan dia. Ni dipanggil kalimah istirja', dipanggil kalimah istirja'. Kalau orang tanya kalimah istirja' ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah tu tauhid ikrar ubudiyah dipanggil. Wa inna ilaihi raji'un, yang ni dia panggil ikrar bil halak. Kita berikrar, kita mengaku bahawa kita akan binasa. Itu kita sebut wa inna ilaihi raji'un. Kita akan mati, kita akan binasa, kita akan masuk kubur, kita akan keluar kubur, kita akan dihimpun di mahsyar nanti, kita akan ke syurga ataupun ke neraka. Itu wa inna ilaihi raji'un. Dan bahawasanya kami kepadanya kembali, yakni kepada Allah kembali sekalian pada akhirat. Maka membalas ia Allah akan kami. Gitu. Baik. Dia mari hadis. Pada hadis dua hadis dia mari. Satu hadis Nabi dengan Aisyah. Ni perkataan saja, bawah tu perkataan dan perbuatan Nabi. Pada hadis ada satu hadis Nabi sebut, barang siapa baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah, nescaya memberi pahala akan dia, akan orang yang ditimpa musibah tu oleh Allah padanya pada musibah, ganti ia atasnya atas seorang yang terlebih baik daripada yang binasa. Tu Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang bila ditimpa musibah lalu dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka bukan setakat pahala yang Allah Ta'ala beri pada kita, Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik lagi daripada apa yang kita ada. Tu hadis Muslim ada daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni seorang isteri sahabat kepada Abu Salamah. Ummu Salamah suami dia Abu Salamah. Abu Salamah ni seorang suami yang sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Abu Salamah ni kalau dia musafir, pergi berniaga keluar daripada negara, maknanya keluar negeri lah. Dia akan balik bawa hadiah pada bini dia. So bini dia sayang pada dia, apatah lagi bukan setakat hadiah, perangai pun baik, lemah lembut dengan bini. So bini sangat sayang pada dia, Ummu Salamah ni. Sayang pada dia. Tapi dah takdir Allah Ta'ala, Abu Salamah ni sakit.
Ringkas ceritanya, Abu Salamah bila sakit last sekali meninggal. Bila meninggal, Nabi doa ajarlah kepada Abu Salamah sebelum daripada ni, ketika sakit ni Nabi ajar supaya sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi ajar begitu kepada Abu Salamah, kepada Ummu Salamah, dan Nabi beritahu seorang hamba yang bila mana ditimpa musibah maka dia pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berkata, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ganjarilah aku dengan musibah yang kau timpakan padaku, wa akhluf li khairan minha, dan ganti yang lebih baik daripadanya. Itu di antara yang Nabi ajar kepada dua pasang, sepasang ni, suami isteri ni. Takdir Allah Ta'ala mati Abu Salamah. Bila mati Abu Salamah, maka isteri dia pun ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, minta dengan Allah Ta'ala diberi ganjaran pahala atas kesabaran dia kematian suami, kemudian minta digantikan dengan yang lebih baik daripada itu lagi. Takdir Allah Ta'ala, ringkas cerita. Sebab 8.25 dah, tuan-tuan pun nampak celek lain, bila Ustaz nak berhenti nasi ada ni. Baik, mana tadi? Takdir Allah Ta'ala, Abu Bakar masuk meminang. Abu Bakar masuk meminang Ummu Salamah. Fa'abat, dalam riwayat sebut fa'abat, lalu Ummu Salamah pun tolak, tak nak dia. Tak nak dia kahwin perempuan, gitulah biasanya. Sebab apa? Takut-takut nanti tak sempat, tak akan bersama dengan suami di dalam syurga. Dia nak bersama dengan suami dia, tambah-tambah suami yang baik. Kalau suami yang jahat, ia juga kahwin dengan orang lain, dia kata. Sebab apa? Boleh duduk dengan suami yang baik di dalam syurga, suami aku dulu tak baik. Suami yang baik, isteri pun sayang pada dia, dia pun nak bersama dengan suami dia hatta sampai ke dalam syurga. Jadi tak naklah dia. Dia tolak pinangan Abu Bakar. Lepas Abu Bakar dia tolak, mari Umar bin Al-Khattab. Umar pula mari meminang dia. Maka faraddat, dia pun tolak juga pinangan Umar. Last sekali datang Sayyidul Khalq, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang Nabi meminang Ummu Salamah. Bila Nabi datang meminang Ummu Salamah, maka Ummu Salamah pun kata, ya Rasulullah, dia kata inna fiyya khilalan thalatha, dia kata aku ni ada 3 sifat. Dia kata ada 3 perangai lah, maknanya aku ni ada 3 perangai ya Rasulullah. Satunya dia kata fa ana mara'atun syadidatul ghairah, dia kata satunya aku ni perempuan yang sangat cemburu. Maka aku bimbang bila aku kahwin dengan engkau nanti, engkau tengok ada sesuatu yang tak baik padaku, menyebabkan engkau marah kepadaku, fayu'adzibunallahu bihi, maka Allah Ta'ala dengan sebab murka engkau padaku, Allah Ta'ala azab aku tak nak gitu. Dia bagi tahu kepada Rasulullah. Satu. Yang kedua dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang yang dah tua, wa ana mra'atun qad dakhaltu fis sin, dia kata aku ni dah masuk kepada umur, maknanya umur lebih dah waktu kahwin, padahal baru 30-40 tahun je umur dia. Ada para Rasulullah lebih tua daripada tu lagi, umur Rasulullah pada masa tu. Lalu dia kata yang ketiga, dia beritahu yang ketiga, wa ana mra'atun dzatu iyalin, dan aku ni seorang perempuan yang ada anak, dia kata. Lalu Nabi jawab, ringkas cerita, Nabi kata apa? Nabi kata, adapun yang engkau sebut bahawa engkau ni seorang perempuan yang terlalu cemburu, maka aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menghilangkan kecemburuan yang ada di dalam hati engkau. Tu Nabi doa kepada Ummu Salamah, hilang cemburu. Tuan-tuan kena buat gitu. Balik doa pada Allah, ya Allah hilangkan cemburu yang ada dalam bini aku. Bukan masalah dia cemburu, masalah kita takut. Duduk situ dia isu sebenar dia. Kalau berani tak payah fikir cemburu tak cemburu, dah jalan terus dia. Baik. Adapun yang engkau kata engkau dah berumur, dah berusia, aku pun serupa je dengan engkau, dah berumur dan berusia. Adapun engkau kata engkau ada anak, maka Nabi kata apa? Nabi kata fa innama ayaluki ayali. Tengok bagus Nabi. Adapun anak engkau adalah anakku. Orang yang kahwin dengan janda gitulah. Ni nak mak saja, anak sekali lah, tahu dah dia ada anak kan. Ni anak terbiar. Sebab apa?
Pak tiri dia tak ambil tahu dah pasal anak. Da ayaluki ayali. Anak engkau adalah anak aku seperti anak aku sendiri. Tu Nabi. Akhirnya daripada dia menjadi isteri kepada Abu Salamah, akhirnya dia bergelar Ummahatul Mukminin, ibu kepada seluruh orang yang beriman. Tu Ummu Salamah. Sejarah dia secara ringkas, secara panjang tuan-tuan boleh tengok dalam Suwar min Hayatis Sahabah. Baik. Mana tadi? Nak baca lah 8.30 dah. Dan bahawasanya kami, dan hadis tadi. Mana hadis tadi? Tak bertemu lah. Okey, satu. Ganti ia atasnya atas seorang yang terlebih baik daripada yang binasa. Baik, satu. Pada hadis, maknanya datang hadis yang lain pula, bahawasanya satu ketika yang tadi Nabi sebut saja orang yang baca ni dapat pahala dan diganti dengan yang lebih baik. Dalam peristiwa yang lain bukan setakat dibaca, bahkan perbuatan Nabi. Pada hadis, datang pada hadis bahawasanya pelita Nabi sallallahu alaihi wasallam padamu tu tukar padam gitu. Padamu tu tukar padam. Bahawasanya pelita Nabi padam. Duk molek-molek tiba-tiba blackout. Maka istarja'a ia. Maka Nabi pun mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duduk molek-molek tengah makan nasi, katakanlah blackout, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Molek-molek tengah tengok TV ataupun tengah bersandar di sofa, tiba-tiba blackout, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dak kataan lain dulu keluar di kita. Maka kata Aisyah, bila dah Nabi sebut gitu, maka Aisyah pun berkata, maka kata Aisyah, hanya ini pelita ya Rasulullah. Adakah dengan sebab pelita yang mati ni sudah dianggap sebagai musibah, maka engkau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu maksud kata-kata Aisyah. Maka sabda Nabi, tiap-tiap yang menyakiti orang mukmin itu musibah. Itu definisi musibah. Musibah ni apa? Setiap yang menyakiti diri orang mukmin maka dikira sebagai musibah. Bila dia datang, maka kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Sebut sampai habislah. Ni dak inna lillahi ya, inna lillahi. Sampai habis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Last sekali, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Bermula mereka itu, mana mereka orang yang sabar ni, atas mereka itu ampunan. Ampunan tu terjemuh kepada salawat daripada Tuhan mereka itu. Ampunan tu mari daripada Allah. Dan nikmat tu terjemuh daripada rahmah, kerana menarik manfaat dan menolak mudarat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan bermula mereka itu, mereka orang yang sabar tu, mereka itulah dua kali mereka itu yang kedua tu dipanggil taukid. Dalam nahwu ada taukid, yang dapat hidayah kepada jalan agama yang betul sekira-kira istirja' ataupun istirja' mereka itu, dan taslimnya apa? Serah. Bukan sudah tu, serah. Dan taslim yakni serah pekerjaan kepada Allah semata-mata ketika musibah. Gitu. Bila kita ditimpa musibah, ni di antara yang agama ajar pada kita. Baik. Habis itu akan datang, dia kata tajuk dia bicara haji. Mula dengan ayat innas safa, ayat sa'i. Allahu a'lam wa ilmuhu al-atam.